Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu dikaitkan dengan benda-benda yang tak bermoral. Tapi baru-baru ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat kenyataan di dalam satu naratif di dalam satu terbitan di TV yang disiarkan secara langsung, yang diakui oleh host acara ataupun majlis tersebut, bahawa beliau satu-satunya Perdana Menteri yang belum pernah ada berlaku, satu-satunya Perdana Menteri yang tak perlu diberi awal soalan untuk bersedia. Tetapi semua soalan yang diberikan kepada Anwar Ibrahim adalah soalan-soalan yang terus direct, live, real time ditanya, dan dia jawab pada masa yang sama, direct, live. Jadi jawapannya asli dan jujur. Berkenaan dengan LGBT, Perdana Menteri mengumumkan bahawa LGBT, ideologi komunis dan sekular tidak akan diiktiraf oleh kerajaan. Jadi jangan risau, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada akhlak. Lepas itu yang saya suka, komen. Ini sebenarnya telah pun dihantar semula, di-retweet semula di Twitter oleh Khalid Samad. Komen dari Khalid Samad ini yang paling saya suka. Kalau kamu setuju, tulis saya setuju. Jika anda setuju, boleh tulis saya setuju. Kata Khalid Samad, sebenarnya tiada isu tetapi dijadikan isu oleh golongan penunggang agama yang atas nama agama menipu dan memfitnah. Tak mungkin berlaku perkara ini kecuali semua jabatan agama ditutup, kecuali semua mufti-mufti yang ada di Malaysia ini tiba-tiba menjadi syaitan bisu. Apatah lagi bila kerajaan sendiri komited kepada nilai-nilai Islam dan akhlak mulia, kata Khalid Samad. Saya setuju. Macam mana benda ini boleh terjadi kalau selagi ada pejabat-pejabat agama, selagi ada mufti-mufti, dan jangan lupa agama lain pun selain daripada agama Islam pun tidak pernah mengiktiraf semua benda-benda yang tak baik, tak bermoral, berdosa ini. Jadi bagaimana mungkin pula boleh perkara ini diiktiraf di Malaysia? Tak mungkin akan diiktiraf. Okey, jadi kerana entry itu, banyak ni komen. Antaranya tak nak throwback kerajaan PS1.0 ke? Dah lupa katanya. Ada yang negatif jugalah kepada Khalid Samad. Lepas itu Zul Aziz kata, bila jadi kerajaan semua tak ada isu, bila jadi pembangkang semua jadi isu. Ya, itulah yang berlaku. Okey, jadi Putra Gates kata, kalau dah jenis walaun, bila masa waktu pernah cerdik, YB cakaplah gajah, rimau, langit, bumi dan planet sekalipun dia takkan percaya, sebab dalam kepala mereka penuh air kencing. Walaun dan tak bijak berpisah tiada, kata Putra Gates. Panas tu. Kemudian daripada Ibnu Adam, dia kata, hai Lid, lama tak tengok Lid, dia kata. Tukarlah gambar kau dah kalah dulu. Kesian jugalah, Khalid Samad kan dah kalah. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Kita tidak pernah untuk mengiktiraf apa-apa pun yang salah di Malaysia ini, apatah lagi itu melibatkan dosa. Jadi kalau dosa-dosalah, mana boleh dibiarkan, kan? Mana boleh dibiarkan. Tapi oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,
pada pendapat saya yang paling penting adalah institusi kekeluargaan. Institusi keluarga itu yang penting betul, yang akan mengelak, yang akan memastikan benda itu tak jadi, terutama LGBT kah, komunisme kah, apa-apa sajalah, daripada keluarga, daripada rumah ia bermula, bukan daripada luar, tetapi daripada rumah. Kalau di rumah okey, maka semuanya okey lah. Jadi macam mana pun dasar kerajaan, kalau di rumah salah, kalau di tempat-tempat yang perlu, yang didahulukan dengan pengajaran agama tidak dibuat, segala usaha akan menjadi sia-sia. Jadi taklah boleh juga salahkan sesiapa. Lebih baik salahkan diri sendiri kerana tak berjaya untuk membentuk anak-anak keluarga dan sebagainya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru daripada Ketua Hakim Negara. Ketua Hakim Negara mengakui, Ketua Hakim Negara mendedahkan melalui satu laporan terkini, Ketua Hakim Negara telah mendedahkan bahawa memang ada cubaan untuk takut-takutkan badan kehakiman. Wow. Kita bacakan berita ini. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat bersuara menentang percubaan daripada pihak-pihak tertentu untuk menakut-nakutkan badan kehakiman dalam kes politik yang dibicarakan tahun lepas. Baru keluar sekarang. Semasa ucapan pada tahun pembukaan Tahun Undang-Undang 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, dia menggesa para hakim untuk terus membuat keputusan tanpa rasa takut atau pilih kasih. Bagaimanapun, Tengku Maimun tidak mendedahkan siapakah yang dimaksudkannya itu. Tahun lepas, kita boleh recall balik, kita boleh ingat balik siapakah yang telah dibicarakan di mahkamah. Siapakah orang-orang politik-politik ini yang pada ketika itu telah dibicarakan di mahkamah. Tapi tidak diberikan secara spesifik lah oleh Ketua Hakim Negara siapa. Tetapi yang pasti Ketua Hakim Negara mendedahkan memang ada cubaan untuk menakut-nakutkan badan kehakiman negara. Tahun lalu kata Ketua Hakim Negara itu tahun lalu, cubaan untuk menakut-nakutkan atau sebaliknya memberikan tekanan yang tidak wajar terhadap hakim yang mengetuai kes kepentingan awam semakin ketara, kata Ketua Hakim Negara itu. Tambahnya lagi, percubaan ini adalah penghinaan langsung terhadap kedaulatan undang-undang dan kebebasan kehakiman. Mereka sememangnya patut dikutuk, katanya, dan sememangnya ramai yang dengan tegasnya bersuara menentang mereka. Kata Ketua Hakim Negara itu lagi, adalah tidak wajar atau mischievous bagi sesiapa yang cuba untuk memburukkan imej mahkamah dan mencemarkannya melalui kritikan yang tidak adil, berat sebelah dan seringkali tidak disedari hanya kerana mereka tidak menyukai keputusan tertentu, katanya. Tengku Maimun menegaskan, tiada kompromi dalam soal kebebasan kehakiman dan kes-kes akan diputuskan tanpa rasa takut atau berat sebelah, tanpa motif atau niat jahat, tanpa sebarang tekanan dari luar dan dalam serta tanpa mengira personality, katanya lagi. Tambahnya lagi, selagi setiap hakim kekal komited terhadap prinsip ini,
dan bersatu dalam melaksanakannya. Katanya, saya yakin kebebasan kehakiman akan ditegakkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, katanya lagi, hakim sepatutnya membuat keputusan dan menulis kehakiman berdasarkan undang-undang dan bukan untuk meraih populariti. Katanya, kita menulis agar orang awam tahu akan fungsi kehakiman dan bukannya untuk mendapatkan sokongan validation daripada orang awam atau mana-mana pihak, katanya. Jadi tambahnya, jika hakim membuat keputusan berdasarkan hal lain selain undang-undang dan atau fakta, maka dia membuat keputusan yang tidak selari dengan undang-undang. Dia gagal menegakkan kebebasan kehakiman dan kedaulatan undang-undang, katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita lengkap tentang perkara ini, sila masuk ke malaysiakini.com. Tajuknya, Ketua Hakim Negara dedah cubaan takut-takutkan badan kehakiman. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.